Para jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah. Jam menunjukkan tepat pada pukul 3.15 dan jika Ustaz telah bersedia, maka saya menjemput Ustaz untuk memulakan pengajian kita pada petang ini. Sekian, terima kasih. Silakan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Line clear ke? Boleh dengar? Elok? Boleh. Boleh. Jelas. Jelas, ya. Ustaz punya wifi okey, tak ada masalah, ya. Mungkin tuan-tuan perempuan di rumah mungkin. Jadi kita apa ni? Kak Mazidah punya pecah-pecah. Mungkin ya, tak apa, faham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita mempelajari ya bahasa Al-Quran, Quranic Arabic. Dan pada minggu lepas ya kita telah melihat perkara yang berkaitan dengan apa kita panggil gender ya. Kita menyebut ataupun melihat ya muka surat yang ke-13 ya, buku essential kita ya. Essential of Arabic Grammar. Tuan-tuan dah ada kitab ni. Ustaz tak pasti tuan-tuan dah apa ya, dah cetak ya ataupun belum. Tapi paling kurang ya kita akan share lah. Ya, kita akan share di sini. Ini buku dia ya. Essential of Arabic Grammar for Learning Quranic Language. Ya, kita akan jadikan buku ni sebagai pendetilan ya, penjelasan tentang grammar ya. Sebab buku kita tu ya, tiga buku tu dia lebih kepada apa kita panggil ya, perkataan ya dalam bentuk noun ataupun verb ya. Contoh-contoh ada ya, tetapi pendetilan grammarnya kurang. Jadi buku Essential of Arabic Grammar ni ya, of course ya, for learning Quranic language akan membantu kita ya, insya-Allah. Dan kita sudah sebut ya ayat pertama yang kita boleh yang kita boleh nyatakan di sini ya, antaranya ialah inilah ya, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna sesungguhnya kami. Ya, inna di sini maknanya inna campur dengan nahnu. Ya, bila inna sesungguhnya dia emphasis ya, jumpa dengan nahnu kami dia jadi inna. Ya, maknanya ada asalnya dua perkataan digabung menjadi satu. Ya, inna dia termasuk partikel ya, partikel untuk emphasize. Kemudian nahnu kami ya, nahnu kami. Nahnu tu Allah Subhanahu Wa Taala ya. Allah menggunakan ganti nama nahnu ya untuk menunjukkan keagungannya. Ya, sebab Allah ni Maha Esa. Jadi Allah boleh gunakan aku ya, inni boleh. Tapi Allah gunakan inna sesungguhnya kami untuk menunjukkan keagungannya. Ya, jadi inna sesungguhnya kami kata Allah, anzalna kami telah turunkan. Sekali lagi Allah guna na untuk emphasis juga ya. Inna di depan sesungguhnya kami, anzalna kami telah turunkan. Ya, jadi Allah yang telah menurunkan. Jadi perkataan anzala ya, anzalna ni daripada daripada past tense 4 huruf ya. Kalau 3 huruf kita panggil triliteral. Tapi kalau 4 huruf kita panggil quadriliteral. Anzala ya, 4 huruf. Bermula dengan hamzah di awal, nun, zai dan lam ya. Asalnya anzala, bila bergabung dengan na di belakang dia hilang fathah, dia ganti dengan sukun. Jadi kita tak boleh kata anzalana, tak. Kita kata anzalna. Ya, bukan anzalana tapi anzalna. Kami telah turunkan. Siapa kami itu? Allah. Dalam bahasa Arab ya, penggunaan 4 huruf ya di sini menunjukkan turunnya sekaligus.
Maksudnya ketika mana Allah turunkan Quran, ya, when Allah Subhanahu wa taala reveal the Quran, Quran was revealed, ya, one shot. Maknanya sekaligus. 30 juzuk tu turun sekali. Jadi tuan-tuan mesti rasa pelik kan, sebab selama ni ustaz bagi tahu, ya, Quran turun within 23 years. Maknanya 13 years di Makkah, ya, dan another 10 years di Madinah. Ya, tapi mengapa pula dalam ayat ni Al-Quran turun sekaligus? Ya, jadi Al-Quran turun sekaligus sebab apa? Sebab Allah nak cerita ketika mana Quran turun daripada Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz, ya, di atas langit yang ketujuh, turun, ya, ke langit dunia dalam keadaan 30 juzuk. Mana turun kali pertama 30 juzuk. Daripada langit yang pertama tu, ya, as-sama'ud dunya. Sama'ud dunya adalah sama' yang kita tengok ni. Ya, langit yang pertama ni, ya. Jadi lepas pada langit pertama masuk langit kedua. Ya, jadi langit pertama ni yang kita ni duduk bawah langit pertama. Naik langit pertama itu yang Nabi Allah, ya, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Adam, itu langit pertama. Naik langit kedua, ya, jumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Naik langit ketiga jumpa Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris dan seterusnya. Jadi langit pertama tu atas pada kita ni, ya, atas pada awan lagi, atas lagi tak tahu berapa jarak dia. Jadi ketika Allah turunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz, Allah turunkan Quran sekaligus ke langit dunia. Daripada langit dunia turun kepada Nabi SAW yang itu 23 tahun. Jadi turun kali pertama anzalna. Nanti kalau kita jumpa, ya, yang turun kali kedua selama 23 tahun, ya, Allah guna perkataan inna nazzalna pula. Dengan 3 huruf, ya, ataupun 4 huruf, nazzala. Ya, bukan anzal lagi. Kalau anzalna turun sekali. Kalau nazzalna turun banyak kali, ya. Jadi kalau kita jumpa nanti kita akan tengok perkataan tu. Di sini anzalna. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, untuk menggunakan, ya, past tense bahasa Arab, kita tak boleh main letak saja. Walaupun maknanya telah menurunkan past tense, tetapi ada yang telah menurunkan sekaligus one shot, ada yang turun, ya, sikit demi sikit. Jadi kalau kita salah gunakan past tense tersebut, maka berlainanlah maksudnya, tuan-tuan. Ya, boleh tak? Ada soalan setakat ni? Tuan-tuan apa nak tanya? Ya, dah ada soalan? Nazal, Ustaz. Nazalna, Ustaz. Nazalna. Nazalna, betul. Nun, zai, lam. Zai itu ada syaddah, maknanya zai itu double. Nazzala, nazzala, ya, asalnya. Kemudian yang di sini anzala. Ya, kalau anzala turun sekaligus. Lauh Mahfuz langit dunia. Daripada langit dunia ke Nabi Muhammad turun 23 tahun. Maknanya dia bukan turun sekaligus. Jadi maknanya kalau orang tanya kita, berapa kali Quran turun? Quran turun 2 kali. Kali pertama ke langit dunia, kali kedua langit dunia sampai kepada Nabi SAW. 2 kali. Ya, yang pertama kali itu yang turun sekaligus. Ya, Haji Fakri. So nama ustaz ni Anzaruddin ni ialah perkataan turunnya agama lah tak? Ataupun Bukan, zahir bukan. perkataan ustaz? Kalau itu anzala ni anzara. Anzar ni daripada nazara lain. Nama ustaz bukan bukan past tense. Nama verbal noun. Ustaz punya nama ni verbal noun. Dia bukan past tense. Yang ini past tense. Anzala ni, ya, anzala ni past tense. Tapi nama ustaz bukan past tense. Nama ustaz ialah broken plural. Tu detail lah nanti, ya. Buat masa ni kita biar dulu, ya. Tapi bukan, ya. Anzor, nama Anzor. Anzor tu adalah verbal noun, bukan past tense, Haji Fakri, ya. Ustaz ada tengok soalan di sini. Haji Fakri ada lain? Silakan. Tak ada Ustaz, tak ada. Tak ada, ya. Kalau tak ada, kita diletakkan dengan alif lam sebelumnya jadi proper noun, boleh tak, ya? Tak mesti, ya. Di sini yang kita bincang ni ialah dalam bentuk past tense juga, anzala ni. Anzala, ya. Asalnya anzala lah, tapi sebab dia bergabung dengan na, anzalna. Anzalna, ya. Anzalna. Jadi ada nama pelakon Malaysia pun ada, ya. Anzalna nama dia. Ambil dari sinilah tu. Ya, ambil daripada ayat Quran, ya. Cuma biasanya anzalna tu dia ada bendanya, ada objeknya. Ya, pasal anzalna itu past tense, ya. Objeknya mana? Kalau orang Arab, kalau anzalna tu pergi negara Arab, orang akan tanya, what is your name? My name is Anzalna. Dia akan tanya, Anzalna what?
Ya, apa ni, where is the object, dia akan tanya. Ya, dah tentulah kita pun jadi bingung. Ya, kita kata, what do you mean by apa ni, my name needs an object? Dia akan tanya balik. Ya, sebab kita tak faham. Anzalna tu mesti ada objek. Boleh faham ya? Kita cerita ni. Okey, anzalna, ya, kami telah turunkan. Mesti ada objek. Apa objeknya? Who. Who tu objek dia. Ya, who tu. Apakah who ni? Who ni adalah Al-Quran. Al-Quran. Di sini ya adalah pronoun. Pronoun ni dia ganti nama. Patutnya inna anzalnal Quran patutnya. Tetapi to make it simple, ya, make it short, bukan inna anzalnal Quran tapi inna anzalnahu. Pasal apa boleh ganti apa ni Al-Quran itu dengan who? Kerana Al-Quran itu masculine, ya. Sebab dia singular masculine. Jadi bila singular masculine kita boleh guna who. Tapi kalau dia Ustaz. Ya. Ya. I thought the who is Allah, referring to Allah. Allah yang menurunkan. Allah sesungguhnya kami. Sebab tu Ustaz, kalau bila Ustaz sebut tu tuan-tuan kena tengok betul-betul. Inna sesungguhnya kami. Who is that? Kami Allah. Anzala telah menurunkan. Tapi na kat belakang ni. Ni na besar ni. Na besar ni. Na ni kami. Kami telah turunkan. Jadi takkanlah kami telah turunkan Allah. Ya. Takkan kami telah turunkan Allah. Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Jadi kena faham. Ya. Jadi na yang pertama ni kami, yakni Allah yang telah menurunkan. Apa yang Allah turunkan? The object is who. Ya. That who referring to what? Ya. That who referring to Al-Quran. Since Al-Quran is a singular masculine, ya, apa objek, maka kita boleh guna who. Kalaulah Al-Quran itu singular apa ni feminine, kita tak boleh katalah dia who. Anzalnaha, ya, not who, itu saja, ya. Kemudian apa ni Quran itu dia turun sebagai apa? Ya, Quran tu what is Al-Quran? Al-Quran is Quranan. Al-Quran is Quranan. Kita kata Quranan apa tu tak? Quranan ni something that you can read. Something that is readable. Itu dalam Arabik kita panggil Quranan. Ya, sebab itu Quran kalau kita tak baca tak dapat pahala. Ya, bila kita baca, let's say kita baca inna anzalnahu Quranan, dapat pahala walaupun tak faham. Cuba kita bayangkan, kita baca dengan faham, lagi besar pahala. Ya, kita baca dengan ambil wuduk, tambah pahala lagi. Kita baca dengan menutup aurat, tambah pahala lagi. Kita baca dengan tujuan untuk menenangkan hati, Allah bagi tenang hati. Kita baca untuk dakwah pada orang, dapat pahala pula. Walaupun orang tu tak terima Islam. Maknanya, Quran ni pahala. Tetapi, ya, dia punya fokus is on the Quranan. Pasal dia bacaan. Ya, Quranan mana bacaan. Kalau kita tak baca, tak dapat lah. Ya, sebab itu, baca ada dua cara. Satu, baca dengan lidah. Maksudnya bunyi suara. Ya, satu lagi ialah perlahan. Maksudnya kita baca dalam hati. Ya, kalau kita baca dalam hati, tak dapat pahala sebutan. Ya, sebab bila kita lafaz tu, ya, kita sebut inna, kita sebut anzalnahu, ya, bunyi itu dapat pahala. Sebab malaikat dia akan catat, ya, apabila dengar bunyi, dengar suara. Sebab apa yang duduk dalam hati, malaikat tak tahu. Ya, yang tahu apa yang duduk dalam hati hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah bagi pahala, tapi malaikat akan catat apa yang dia dengar. Ya, kalau kita dalam hati macam kita doa kan, kita doa diam, kita nak bagi tahu ya Allah berilah aku kepahaman, ya, dalam mempelajari bahasa Arab. Tapi kita tak sebut, kita tak lafaz, kita sebut dalam hati je. Malaikat tahu, malaikat tak tahu. Sebab malaikat hanya catat apa yang zahir saja. That's why apabila kita tak sebut, kita tak lafaz, maka malaikat tak catat. Ya, dia catatlah, dia tengok, malaikat nampaklah kita angkat tangan. Tapi apa yang kita doakan, malaikat tak tahu. Dan tugas malaikat salah satunya ialah mengaminkan doa kita. Ya, bila kita tak sebut, rugi kita. Kerana apa yang kita sebut, mudah-mudahan, ya, malaikat akan aminkan. Kalau kita doa untuk sahabat kita, Ustaz doakan Haji Fakri contoh, ya. Haji Fakri tak tahu Ustaz doakan dia. Ya, malaikat pun kata seperti mana yang kau doakan, begitu juga Allah akan bagi pada kamu. Itu malaikat yang akan sebut. Sebab apa malaikat boleh sebut? Sebab dia dengar apa yang kita cakap. Ya, tu cerita dia. Jadi Quranan maknanya kitab yang kita kena baca, ya. Cuma bacaan Al-Quran dia mesti Arabian. Arabian maknanya in Arabic language.
Kalau kita baca terjemahan Quran, tak dipanggil Quran. Terjemahan is only a translation. Not the Arabic text. Arabic text itulah yang Arabian. Jadi kalau kita nak dapat pahala, kita baca Quran yang dalam bahasa Arab. Kalau dia baca dalam bahasa lain, dia dapatlah makna, tetapi dia tak dapat pahala baca. Pahala baca tak dapat. Tuan-tuan faham tak maksud Ustaz? Faham, Kak Jamaliah Ustaz. faham tak? Kak Jamaliah okey? Kak Jamaliah? Okey, Alhamdulillah Ustaz. Okey, kita sambung lagi. Ustaz ulang balik. Inna sesungguhnya kami, anzalna, kami telah turunkan. Turunkan apa? Turunkannya. Nya tu is Al-Quranul Karim. Macam mana Quran tu? Quranan, something that need to be read. Something that is readable. Bila dia tu dibaca baru dapat pahala. Sebab Quran tu memang kitab yang dibaca. Tetapi yang dibaca itu mesti dalam bahasa Arab, Arabian, in Arabic. Arabian tu adalah adjektif untuk Quranan. Cuba tengok Quranan, ini adalah noun. Macam mana kita tahu Quranan ni noun? Apa Kak Jamaliah? How do you know that Quranan is noun? How do you know? Ada tanda tanwin di hujung. Ada tanwin di akhir. Ada tanwin di akhir. Jadi oleh kerana Quranan ada tanwin di akhir, boleh ada alif lam? Tak boleh. Pasal bila ada alif lam tak boleh ada tanwin. Di mana adjektif sifat dia? Arabian. Arabian. Macam mana kita tahu dia sifat? Sebab dia sama. Quranan Arabian. Kalau Quranun Arabiyun. Kalau diikut sebiji-sebiji tu, maknanya tahulah tu sifat lah tu, adjektif. Kalau Quranan ni ada alif lam, Al-Qurana, dia pun Al-Arabiyah. Sebab sifat dia sebiji macam apa? Macam noun yang di hadapan. Okey, La'allakum, la'alla supaya, moga-moga, mudah-mudahan, la'alla. La'allakum, mudah-mudahan kamu, maknanya apabila seseorang itu baca Quran dalam bahasa Arab, dicuba diusahakan, la'allakum, mudah-mudahan kamu takkilun, kamu akan faham, kamu akan menggunakan akal kamu. Takkilun tu daripada akal, ain qaf lam. The root word is akal. Jadi bila kita baca Quran, kita akan menggunakan akal kita untuk tengok dia punya tajwid, untuk betulkan bacaan, untuk tengok grammar, untuk faham dan fikir macam mana nak amalkan. Maknanya insya-Allah kalau kita selalu baca Quran konsisten, mudah-mudahan kita tidak dihinggapi penyakit nyanyuk. Penyakit nyanyuk tu tak datang pada orang yang sentiasa membaca Quran dengan tujuan untuk memahami, bukan baca semata-mata. Baca je, tak peduli tajwid, tak peduli makhraj, tak peduli makna, tak peduli grammar, tu sayanglah. Mudah-mudahan dia dapat pahala, tapi kalau dia salah baca, tak ikut tajwid, berdosa dia. Makhraj salah, berdosa. Kalau dia salah faham, lagi berdosa. Sebab salah faham. Jadi dia kena usaha untuk datang kelas, baca kitab tafsir, baca terjemahan yang betul, and so on and so forth. Macam tu cerita dia. Okey, setakat ni apa soalan? Silakan. Untuk ayat yang pertama ni, di permulaan muka surat yang pertama. Ada apa? Silakan. Tuan-tuan. Ada apa nak tanya? Haji Megat, ada apa? Ya Ustaz. Tentang perkataan Quranan tu. Kalau kita jadikan dia sebagai proper noun memang tak boleh Anzalnahul Qur'ana. Tak boleh tak? Tak, sebab the focus ni adalah pada Quran tu. Yang pada hu tu, dia bukan pada Quranan tu. Sebab Quranan ni dia jadi macam sebagai, dia macam tamyiz. Kami telah turunkan Quran itu sebagai kitab bacaan dalam bahasa Arab. Jadi dia bukan di sini kebanyakan ulama kata dia bukan objek ni. Objeknya adalah hu tu, Haji Megat. Sesungguhnya kami, dengar baik-baik. Sesungguhnya kami, inna anzalnahu, kami yakni Allah telah turunkannya. Yang-nya tu yang boleh letak alif lam, Al-Quran. Tapi Allah tak letak Al-Quran sini sebab dah cerita sebelum ni. Jadi hanya sebut pronoun saja. Pronoun saja. Quranan, sebahagian para ulama tafsir kata, ia adalah apa tuan-tuan? Dia adalah apa? Dia adalah tamyiz. Tamyiz. Tamyiz tu maknanya dia apa? Dia distinguisher. Dia membezakan. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu sebagai. Kalau dia sebagai tuan-tuan, sebagai dia tak boleh letak alif lam.
dia boleh jadi tanwin sebab dia adalah noun. Ya, sebab noun either or kan. Noun either you put alif lam at the beginning or you put tanwin at the back. Itu tak ada pilihan tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh kata Qur'ana, tak boleh. Qur'anan mesti bunyi sebab dia tanwin. Ya, bila dah tanwin, maka sifat akan ikut. Jadi tak boleh letak alif lam depan ni. Tak boleh Haji Megat. Ya. Ada apa? Silakan Haji Megat. Okey, ada tak? Baik. Maaf Ustaz. Terima kasih. Ya, silakan. Kenapa ya Quranan tu bukan objek? Sebab objek dah ada depan. Anzalnahu. Yang ni Boleh dia jadi objek, boleh. Ya, dia boleh. Ya. Tetapi kerana objek yang asal dah ada kat depan tu. Ni hu ni objeknya ni. Tuan-tuan letak dalam kurungan, hu ni merujuk kepada Al-Quran. Yes. Al-Quran. Jangan tengok Quranan ni. Kebetulan bunyi dia sama macam Quran juga. Ya. Ustaz nak bagi tahu, Al-Quran tu dipanggil Al-Quran kerana dia adalah kitab bacaan. Ya. Sebab dia dibaca, sebab itulah dipanggil Al-Quran. Kalau dia bukan kitab yang dibaca, tak panggil Al-Quran. Mungkin dia akan dipanggil mungkin dipanggil An-Nur, ya, dipanggil Az-Zikru, ya, dipanggil Al-Ilmu, dipanggil macam tu. Sebab Quran tu kan banyak fungsi dia. Quran sebagai cahaya kehidupan, An-Nur. Quran sebagai peringatan, Az-Zikru. Ya, Quran sebagai apa lagi kita kata? Ya, Quran sebagai pembeza, Al-Furqan. Nama Quran tu berlambak-lambak, berpuluh-puluh nama Quran tu. Ya, tapi asal Quran tu adalah kerana dia dibaca. That's why dipanggil Al-Quran. Jadi Al-Quran, hu ni adalah objek dia. Jadi bila hu tu dah jadi objek, yang lain tu tak perlu jadi objek. Ya, jadi sebab itu ada para ulama menyebut Quranan itu dia jadi tamyiz ataupun dia jadi apa ya? Dia jadi apa kita panggil distinguisher. Ya, dan orang tanya, sesungguhnya kami telah turunkan Quran sebagai apa? Ya, sebagai bacaan. Ya, yang dalam bahasa Arab. Moga-moga kamu dengan sebab kamu baca Quran tu dalam bahasa Arab, tak kilun kamu akan gunakan pemikiran kamu untuk apa ya? Untuk apa kita panggil ya? Untuk berfikir makna dia, untuk melihat kebesaran Allah ya, dan seterusnya macam tu tuan-tuan. Okey ya, ada soalan lain silakan. Maaf Ustaz, biasa kalau objek ni dia fathah kan? Tapi betul. In this case the who is dhammah. Yalah, pasal who tu apa ni abnormal noun. Ini kan apa ni pronoun. Pronoun kan abnormal. Mana boleh pronoun letak tanda ha? Tak boleh. Ini kan pronoun. Pronoun dia bukan nak macam Muhammadun ya. Kalau Muhammadun boleh baca 3. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Kan kalau dia jadi subjek Muhammadun. Ya. Kalau dia jadi objek Muhammadan. Ya, itu yang akak nak masukkan kan. Kalau dia datang selepas preposition Muhammadin. Tapi untuk who tak boleh. Who hanya ada 2 saja. Who dengan he. Ya, anzalnahu ataupun anzalnahi. Mana boleh anzalnahi? Tak boleh. Anzalnahi kita baca lepas preposition. Di sini tak ada preposition. Ya. Tuan-tuan jangan lupa sebab ustaz punya jangkaan tuan-tuan dan puan-puan melihat bahawasanya apabila dia fathah di belakang dia jadi objek, not necessarily objek. Ya, kadang-kadang dia objek, kadang-kadang dia adverb, kadang-kadang dia datang dalam bentuk distinguisher. Dia sebenarnya banyak yang macam tu. Ya, tapi mungkin sebab kebanyakan kita sebut objek-objek, jadi kita dah terlupa bahawasanya dia juga boleh jadi distinguisher, dia boleh jadi adverb ya dan sebagainya. Tu cerita dia. Boleh ya? Okey, ya. Haji, silakan. Ustaz, dalam la'allakum tu Ustaz, dia spesifik dia taqilun sebab dia banyak dalam tu. Kenapa dia kata tak berfikir, tatafakkarun ataupun so ada what is taqilun is so significant. Ya. Betul. Itu memang kena tengok dalam apa ya, antaranya yang kita pernah share dulu, tak tahu. Ya, tuan-tuan ingat lagi tak ya? Dulu lamalah, long time ago ya. Jadi para ulama Islam ni dia ada buat macam yang kita kata yang apa ni siapa? Datuk Zulkifli Yusuf buat itulah.
yang kita kata kamus Al-Quran tu kan, ya. Di situlah dia akan bezakan. Tu memang kena tengok kat situlah, ya. Kalau kita ada peluang nanti kita tengok, ya. Ada tak beza antara ta'qilun, tatafakkarun? Memang ada beza. Memang ada beza, tuan-tuan, ya. Sebab kalau ta'qilun ni, ya, dari segi emphasize untuk penggunaan akal tu lebih. Ya, sebab banyak orang dia fikir tapi dia tak fikir secara mendalam sangat. Ya, jadi ta'qilun ni dia ada usaha bersungguh-sungguh untuk memahami dia. Ta'qilun. Kalau setakat berfikir, saya pernah fikir tapi saya tak gunakan pemikiran betul-betul, tuan-tuan. Ya, maknanya ta'qilun ni secara umum dia lebih mendalam lagi. Ya, kita go deeper, tuan-tuan. Tapi kalau tatafakkarun, walaupun dia menggunakan akal juga untuk fikir, tapi dia tak sedalam seperti mana ta'qilun. Itu secara umum kalau Ustaz boleh bezakan, Haji. Okey, ada lain silakan, tuan-tuan. Ustaz, kenapa dia gunakan dua kali kamu? Macam la'alakum kamu. Ta'qilun pun kamu berfikir. Dalam bahasa Arab memang walaupun kita okey, kalau tak nak guna, kita nak guna apa? La'alakum. Macam mana kita nak kata berakal, kamu menggunakan akal? Sebab kita kena gunakan verb ke situ. Ta'qilun ni verb. Verb dalam bahasa Arab, suka tak suka, kita kena kata engkau buat, awak buat, saya buat, dia buat, tak ada pilihan. Sebab verb dalam bahasa Arab, dia carry pelaku dia. Dia carry pelaku. Kita tak boleh, dia bukan macam bahasa Melayu. Supaya kamu faham. Ya, bahasa Arab dia kata supaya kamu memahami. Dia itu memang gaya bahasa Arab. Ya, dia tak ada pilihan. Sebab kita tak boleh kata la'allakum apa? La'allakum akal, tak boleh. Ya, kita kena gunakan verb. Bila kita gunakan verb, kita mesti gunakan verb dalam bentuk apa? Di sini digunakan present tense. Ni present tense ni. Pasal apa present tense? Sebab kita kena sentiasa. Present tense, ya, dalam bahasa Arab makna continuous. Ya. Ya. Continuously. Maknanya kita dapat je baca je ayat tu, sekarang kena fikir, kena tengok menggunakan akal, besok kena, lusa kena. Maknanya sebab that's why kita guna ta'qilun. Ya. Allah tidak guna perkataan past tense kat sini. Past tense makna kita telah. Tapi kalau ta'qilun, sentiasa kamu akan fikir, sentiasa kamu akan mendalami. Itu maksud dia. Okey, ada apa-apa lagi, tuan-tuan? Kalau ada? Tak ada, ya? Okey, kalau tak ada, kita ulang sikit. So it's a more of a syntax lah, ya Ustaz, ya. La'alakum ta'qilun. Ini memang syntax. Memang syntax. Ya. Sebab syntax tu, sebab orang Melayu, dia kata tata bahasa. Tata bahasa is grammar lah kan, secara umum kan. Ya. Tapi sebenarnya grammar tu, dia terbahagi pada beberapa bahagian. Salah satunya syntax. Syntax tu sentence analysis. Ya, bila kita buat sentence analysis, kita kata this is object, this is noun, this is verb, ya, this is past tense, this is adverb dan sebagainya. Itu maknanya kita sedang bincang syntax. Syntax refer to sentence analysis. Ya, sentence analysis, ya. Sentence structure. Dia sentence structure tapi kita analyze. Ya, itu cerita dia, ya. Okey, tuan-tuan. Jadi pada minggu lepas kita ada tengok, ya, beberapa perkara yang ada sebahagian tuan-tuan yang tak sempat hadir, ya. Jadi kita tengok muka surat yang ke-13, ya. Kalau tuan-tuan masih ingat, ya. Tengok muka surat 13, ya. Ni dah 20 atas, ya. Kita tengok gender kan, ya, 13. Naikkan sikit. Gender of noun. Al-jins, ya. Gender of noun ni. Kita ulang saja sebab ada yang minta ulang. Ada yang bagi mesej personal kat Ustaz. Ya. Jadi bila kita sebut bahasa Arab dia memang full of gender. Semua objek yang Allah buat dalam dunia ni semua ada gender. Sama ada dia masculine ataupun feminine. Ya. Jadi according to the Arabic grammar, gender can be classified into 4 categories. Ni yang pertama lah. Ya, lanjut. Jadi yang pertama tu apa? Yang pertama ialah yang kita panggil the real gender. The real gender. Ini kita boleh tengok pada objek tu sendiri. Ya. Contoh kita kata rajulun, kan? Rajulun, man. Bila kita kata man, memang dia betul-betul. Dia itu memang real gender dia. Ya. Sebab kalau dia bukan man, dia mesti
dia mesti apa? Dia mesti women. Dia tak ada pilihan tuan-tuan. Ya, melainkan adalah ya jantina tertentu yang Allah buat dia panggil khunsa, memang ada. Tapi yang tu kan ya apa ni isolated cases lah, tak banyak ya. Walaupun ada tapi tak banyak. Secara umum manusia terbahagi dua, kita bahagikan dia kepada men dan women. Ya, jadi ini real gender. Begitu juga kalau kita cerita pasal binatang, ya, haiwan. Contohnya ayam. Ya, ayam. Jadi bila kita sebut dikun, memang ni ayam jantan. Ya, dia ayam jantan. Dajajah ya, ialah ayam betina. Ya, kalau tuan-tuan ingat, apa Haji Menggat ada tanya. Ya, dia tanya, Ustaz, yang kita sebut dujaj, dujaj tu bahasa apa? Bahasa pasar. Kalau bahasa apa ni, bahasa standard dia dajaj. Maknanya without this tak marbutah. Okey, tuan-tuan, fokus on the word dajajah. Dia ada tak marbutah at the end. Kalau kita buang tak marbutah di belakang ni, dajajun, dia merujuk kepada chicken in general. Chicken. Tak ada sebut dia jantan betina, tak ada. Ya. Tapi kalau tak marbutah je letak, maka dia merujuk kepada hen. Ya, dia chicken ya, tapi apa ni feminin, bukan masculine lagi. Ya, itu kita dah sebut pada minggu lepas. Kemudian anak kita, kalau lelaki waladun, perempuan ya bintun, ya, itu pun real gender. Mak dengan bapa sama real gender, brother and sister sama tuan-tuan. Ya, kita dah sebut ni real gender. Yang lain tuan-tuan, ya, yang ini kita panggil formal gender. Formal gender senang aja, ya. Formal gender ni dia ada tak marbutah ni. This is what we call it as tak marbutah, round tak. Ya, generally feminine. Generally dia feminine. Generally dia adalah feminin ya. Contohnya kita kata sa'ah. Jam ya, jam yang kita pakai. Ya, itu sa'atun. Dia memang feminin gender. Pasal ada tak marbutah di belakang ya. This is formal ya, formal gender tuan-tuan ingat. Ya, macam pokok kita kata ya, syajaratun, pokok. Ya, itu dianggap sebagai feminin ya. Kalau kipas ya, mirwahatun. Maknanya bukanlah kalau kita kata kalau macam itu ustaz buang je tak marbutah at the end, dia jadi mirwahun. Tak ada mirwahun. There's no such thing as mirwahun in Arabic language. Ya. Kalau kita nak rujuk kepada fan, kepada kipas, dia sentiasa mirwahatun. Sentiasa ada tak marbutah. Sentiasa feminin. Dia tak ada fan. Fan mirwahatun ni bukan fan untuk orang perempuan, mirwahun fan untuk orang lelaki. Tak ada tuan-tuan. Dia memang lahir-lahir dia dah mirwahatun. Macam tu istilah dia. Ya, macam jam tadi. Dia tak ada sa'un. If you can get rid of tak marbutah, it becomes sa'un. Sa'un tak ada tuan-tuan. Sa'atun. Sentiasa macam tu. 3 syajaratun. Ya. Kalau ada syajarun, let's say syajarun, tak ada tak marbutah, ya. Di sini, ya. Ini ada pengecualian. Bila kita kata syajar merujuk pada pokok secara umum. Bukan nak bagi tahu pokok tu jantan, tak ada. Ya, macam dalam Quran, surah Al-Baqarah, ya, daripada perkataan baqaratun. Baqaratun tu memang unta betina, memang apa ni, lembu betina. Dalam Quran ada tak perkataan baqarun? Ada. Tapi baqarun bukan unta, bukan apa ni, lembu jantan. Baqarun maknanya apa ni? Family apa ni, lembu. Maknanya lembu secara umum saja. Ya, lembu secara umum. Dia bukan lembu jantan. Sebab lembu jantan perkataan lain. Saurun. Sa-waw-ra. Ya, saurun. Saurun adalah lembu jantan. Bukan bakarun, bukan. Bakarun adalah lembu secara umum. Ya, syajarun adalah pokok secara umum. Syajaratun memang kalau sebatang pokok kita panggil syajaratun. Kalau sebatang. Ya, dan bukan makna pokok tu betina, bukan. Ya, gender dia tuan-tuan. Tapi bukanlah kita boleh tengok secara real, ya, dia tu betina, ya, bukan. Ya, cuma kita ambil makna umum kerana pokok dia boleh berbuah. Bila dia boleh berbuah, secara umum dia adalah betina. Macam tu secara umum. Tapi kalau kita kata sayyarotun. Sayyarotun memang tak ada. Sayyarun tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan jangan buang tak marbutah. Dia memang datang-datang dalam bentuk feminin. Jannatun, garden. Dia tak ada. Jannun tak ada. Jannatun. So dalam formal gender, tuan-tuan tak boleh ya secara sengaja buang tak marbutah, tak boleh. Ya, you can never do that tuan-tuan. Ya, melainkan ada beberapa contoh macam syajaratun jadi syajarun boleh. Tapi itulah contoh. Lain tak ada. Ya. Boleh faham ya? Okey. Macam kita kata apa? Macam di bawah ni ya. Contoh kita kata masjidun.
masjid ni memang sentiasa dia masculine. Ya, dia sentiasa masculine, ya. Tetapi macam tadilah, ya. Kalau dia jadi kalau dia plural, ya, masjidun jadi masajid. Masajid dia jadi dia jadi apa kita panggil broken plural. Bila broken plural, automatik dia biasanya apa tuan-tuan, ya? Dia biasanya feminin. Ya, masjidun, masajid. Kalau baitun is masculine. Kalau kita bagi dia jadi plural, buyutun dia jadi feminin. Ya, kursi, karosi jadi sama. Nahrun jadi anhar, ya. Babun jadi abwab, ya. Ni semua singular ni. Ya, masjidun, ya. Lagi baitun is a house is feminine. House. But if it's any houses, buyutun is masculine. Did you say just now? Sorry. Masculine. Tak. Baitun tu masculine. Oh, baitun is masculine. Baitun masculine. Jadi dia punya plural dia. Sebab Kak Suharti jangan lupa, ya. Setiap singular tu dia ada plural. Dan kalau plural tu dalam bentuk broken plural, so that broken plural is considered feminine. Ya, jangan lupalah, ya. Walaupun masjidun kan sebuah masjid. Is a mosque kan. Tapi kalau dia punya broken plural, you have to put alif after sin. So it becomes masajid. Ya, okey, pergi satu, ya. Sebab tuan-tuan kadang kalau Ustaz bagi 2 3 tuan-tuan terlepas. Okey, Ustaz fokus saja masjidun. Ustaz tak sebut lain, masjidun. Masjidun, ya, letaklah kat situ singular. Tapi kalau dia masajidun, ya, dia jadi broken plural kan. So broken plural biasanya adalah feminin. Broken plural sebut 3 kali, broken plural feminin. Broken plural feminin. Broken plural feminin. Ya, so jangan lupalah broken plural itu feminin. So dah. Wait, Ustaz. Masjid in itself is masculine lah maksudnya mula-mula. But when it comes a plural, when it becomes many masjid, and because it becomes a broken plural, it becomes feminine like that, is it? Ya, betul. Ya. Sebab broken plural sebelum ni Ustaz dah sebut, ya, tapi mungkin tuan-tuan tak perasan. Sebab kita dah baca berapa jumlah perkataan kan? Berapa ratus perkataan kita dah lalu. Ya. Jadi sebahagian perkataan tu adalah broken plural. Broken plural biasanya adalah feminin, ya. Ni contoh yang mudah ni, masjidun. Masjidun dia ni haza. Haza makna apa? Ini kan. Kita tak boleh guna hazihi, kita guna haza. Haza masjidun. This is a mosque. Bila kita kata this is a mosque, mosque tu dia masculine, lelaki. Bukan makna masjid tu untuk orang lelaki dah. Masjid tu perempuan boleh masuk. Betul. Ya? Okey. Bila dia jadi plural, ya. Sebab masjidun dia tak ada masculine plural, dia tak ada. Masjidun dia tak ada feminine plural. Masjidun dia hanya ada broken plural. Tuan-tuan, untuk plural kita ada 3 kan? Masculine plural, feminine plural, ya, dan broken plural. Jadi bukan semua perkataan dia ada 3 tu, ya. Masjid dia ada broken plural, dia ada masculine plural, dia ada feminine. Tak, dia ada satu je. Dia ada broken plural. Kita akan tengok kejap lagi. Kalau tuan-tuan rasa macam payah sikit, nanti kita akan tengok bab yang berkaitan dengan plural tu, ya. Jadi bila kita jumpa yang plural tu nanti, insya-Allah kita akan dapat lebih faham, ya. Rupa-rupanya memang apabila sesuatu objek itu singular, dia masculine. Bila dia jadi plural, dia jadi feminin. Ya, memang macam tu. Ya. And most broken plurals are feminine. Or is it all? Is it all or most? Not all. Most. Most kebanyakan, ya. Majoritinya. Tapi bukan semua. Ya. Adalah contoh, nanti tuan-tuan tanya contoh. Saya bagi satu contoh. Contohnya rojul. Ya, rojulun, ya. Macam tadi man kita katakan. Ya, man ni. Ni rojulun ni. Ro, jim, lam. Rojulun. Rojulun ni mana a man. Dalam bahasa Arab kita kata haza rojulun. This is a man. Kalau jamak dia, ya, plural untuk rojulun is rijalun.
Ya, tuan-tuan tambah alif. Ra, tulis. Ra, jim, alif, lam. Ya. Daripada rajulun sekarang jadi rijalun. Rijalun, ya, by adding alif after jim. Ya, so it become rijalun. Kalau rajulun singular, masculine. Kalau rijalun dia apa? Dia broken plural. Tapi broken plural tu bukan feminine, ya, dia masculine. Jadi mana ada pengecualian? Pengecualian exception ni sentiasa ada, tuan-tuan. Ustaz sebenarnya tak nak sebut, ya, tapi sebab tuan-tuan nak tanya, Ustaz jawablah. Sebab Rijal tu is man kan Ustaz? Takkan kalau dia takkanlah tiba-tiba jadi perempuan kan? Faham Because perkataan tu refers to a male kan? Yalah pasal dia daripada real gender. Jadi bila dia real gender, kita walaupun kita buat dia broken plural pun dia tetap real gender juga. Ya. Yeah. Faham kan? Sama ada dia seorang lelaki ataupun ramai lelaki, dia tetap real gender. Dia takkan berubah jadi perempuan. Dia takkan berubah. Real gender broken plural will maintain its gender lah. Macam tu ya. Ya, betul. Macam kita kata ummun kan, ummun. Ummun ni is a mother. Jamak dia ummahat. Ummahat tu broken plural. Ummahat tu secara umum ya, ada yang kata dia broken, ada yang kata dia feminine ya. Kalau kita anggap dia feminine senang. Tapi kalau kita anggap dia broken plural, kita kata broken plural bukan feminine. Dia feminine tu bukan sebab broken plural. Dia feminine sebab apa? Sebab dia adalah real gender. Dia real gender. Boleh faham ya? Saya harap tuan-tuan faham. Tan Sri ada? Tan Sri faham ke? Okey ke? Tan Sri ada ke tu? Ya. Prof Raga ada ke? Tak ada ya. Tak ada wakil ada. Mujahidin. Alhamdulillah. Yeah. Faham. Last week tak ada. Last week tak ada. Sebenarnya ni kita bincang last week ni. Kalau Prof tapi saya dah tengok recording tadi. Oh, okay. Alhamdulillah. Faham. Okey. Sebab kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan macam tadi kan, ya. Kita dah bincang real gender last week. Tapi soalan tadi tu, soalan macam Kak Suharti tu tak ada last week. Ya. Tak ada, that kind of question did not come up ya pada last week discussion. This week discussion baru keluar. Jadi kadang-kadang ada tokok tambah maklumat yang Ustaz bagi ya. Sebab tu Ustaz minta tuan-tuan tanya soalan. Sebab bila tanya soalan, benda tu sebab kadang-kadang Ustaz pun tak terfikir. Ustaz ingat puan-puan dan tuan-tuan faham ya. Rupanya ada sikit-sikit yang kita keliru dan benda tu kita kata normal. Ya, itu bukan abnormal, normal je. Sebab dia real gender. Jadi walaupun ya dia ni rajulun, jamaknya broken, rijal, dia tetap juga masculine. Dia bukan feminine. Ya, so itulah ceritanya ya. Jadi apa kita panggil ya? Contoh macam bapa kan, abun bapa. Dia punya plural is broken plural aba. Dia tetap, adakah dia broken plural jadi feminine? Tak, dia tetap juga masculine. Berbeza dengan formal gender nombor 2. Formal gender ya, ni formal gender senang. Kalau kat atas ni senang ya. Dengan syarat dia adalah, kalau contoh kan, macam kita kata syajaratun ini singular dan dia adalah feminine ya. Kalau kita buat dia jadi plural, dia punya plural ialah syajaratun, dia adalah feminine ya. Dan dia tetap feminine pasal plural dia pun feminine ya. Dia feminine plural. Jadi bila dia feminine plural, dia kekallah sebagai feminine. Dia kekal sebagai feminine ya. Tetapi kalau dia jadi broken plural tu yang masalah, tuan-tuan. Macam mana? Macam mana, apa dia punya plural tadi Fatris Ustaz? Sajaratun ke syajarah? Syajaratun. Oh, syajarah is what? Did you say something syajarah? No, you didn't say. I said syajarun. Syajarun. In Quran ada syajarun. Baik, syajarun merujuk kepada pokok secara umum. Pokok in general. Bila Allah nak kata pokok mana-mana in general, Allah kata syajarun. Tapi kalau Allah nak kata sebatang pokok, syajaratun. Ya, syajaratun tu makna sebatang pokok, ya.
Tapi kalau nak jadikan dia plural, dia kena tambahlah. Nak jadikan plural untuk feminin kan tambah alif ta dekat belakang kan? Kita dah jumpa. Ya. Ya. Jadi bila tambah alif ta kat belakang, syajaratun. Syajaratun. Tuan-tuan kena faham yang macam mana nak buat plural tu. Kita dah bincang dulu. Ya, nak buat plural tu ada tambah waw nun untuk masculine, ada tambah alif ta untuk feminin, dan ada juga yang broken plural. Tuan-tuan kena faham konsep how to make it plural tu. Ya. How do you turn from singular to plural. Bila tuan-tuan dah faham yang tu, bila Ustaz cakap tuan-tuan faham. Tapi kalau yang basic tu tuan-tuan tak dapat, memang tuan-tuan lost lah. Tuan-tuan kata apa Ustaz bagi banyak maklumat ni? Sebenarnya maklumat tu dah bagi. Ya, tapi kita tak tahu bahawasanya dia adalah apa? Dia adalah apa ni, masculine ke feminin macam tu. Kita tak ingat, ya. Tu je cerita dia. Boleh tuan-tuan ya? Okey, ada lain silakan. Ya, sebelum kita masuk yang lain ya. Syajaratun ke syajaratun? Syajaratun ni lah syajaratun Kak Suhati. This is syajaratun. This is singular. Like I said, I meant the tambahan for the alif. Is it alif and ta. Okay. And the ta is not this one ta. This not this ta marbuta. Bukan. Dia ta maftuha. Okay. Tak maftuha tahu kan? Yeah, yes. Yang terbuka tu tak maftuha. Kalau yang bersimpul macam ni tak marbuta. Correct. This is tak marbuta. Ni. This is tak marbuta. So the other ta is called tak maftuha. This is the one that is called tak marbuta. Ni syajaratun tak marbuta. If you want to make it plural, you have to erase the tak marbuta. Kemudian ganti dengan alif dan ta maftuha. So the pronunciation is syajaratun. Dengar, syajaratun. Syajara panjanglah sebab ada alif. Syajaratun. So syajaratun adalah feminine plural. Syajaratun, masculine plural. Jadi kita ada syajaratun, this is syajaratun. A tree, we have syajaratun untuk feminine plural, dan kita ada syajarun. Syajarun is trees in general. Bila Allah nak tunjuk kepada umum. Okey, tu cerita dia. Tadi Ustaz bagi contoh, Ustaz takut juga nak bagi contoh banyak-banyak sebab takut tuan-tuan keliru. Tuan-tuan kena salin. Tuan-tuan jangan dengar saja, Jadi Ustaz bagi contoh tadi dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah ada perkataan baqaratun. Baqaratun. Ba qaf ra ta marbuta. Tuan-tuan kena ada Quran depan. Sebab kita bincang bahasa Quran, tuan-tuan kena ada Quran kat depan tu. Quran, jangan tengok Quran dalam handphone tuan-tuan, tengok Quran bercetak tu. Cuba buka suratul Baqarah tu, surah yang pertama, surah pertama, tuan-tuan buka. Okey, sama-sama, Sebab Ustaz kena tunjuk kat tuan-tuan supaya tuan-tuan puas hati. Tengok ayat 67. Suratul Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-67. Cuba kita tengok sama-sama. Supaya tuan-tuan dapat. 67. Quran bercetak muka surat yang ke-10. Jumpa? Jumpa Ustaz. Okey, Haji jumpa, Haji Megat dah jumpa, Haji Fakri jumpa. Ya, Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Okey, mari kita tengok Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nak tunjuk perkataan Baqarah tu. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqaratan. Cuba tengok, ada perkataan baqaratan. Nanti tuan-tuan tanya balik, tadi Ustaz kata baqaratun, pasal apa sini baqaratan? Baqaratun tu kalau dia subjek, tuan-tuan. Kita bincangkan sekarang ni dia objek. Jadi bila dia objek is baqaratan lah. Ada beza tak baqaratan dengan baqaratun? Sebenarnya tak ada beza. Dia masih seekor lembu betina. Cuma baqaratun kalau dia subjek, baqaratan kalau dia objek. Kalau baqaratin kalau dia datang selepas preposition. Dia benda yang sama je tuan-tuan. Setiap kali Ustaz sebut macam itulah. Baqaratun, baqaratan, baqaratin. 3 je, Perkataan baqaratan di sini tuan-tuan bulatkan, ialah merujuk kepada seekor lembu betina. Dia akan jadi lembu betina. Dia tak akan jadi lembu jantan. Pasal lembu jantan takkan ada tak marbutah kat belakang tu,
Okey, kita sebut sekali lagi. Waiz, dan ingatlah ya ketika mana qala Musa, Nabi Musa bersabda, berkata liqaumihi, kepada kaumnya, inna, sesungguhnya Allah ya'murukum, Allah memerintahkan kamu antazbahu, supaya kamu sembelih bakaratan, seekor lembu betina. Ada bakaratan kat situ. Ya, jadi itulah sebab surah ni dipanggil surah Baqarah, Al-Baqarah. Boleh dapatnya bakaratan. Pasal apa bakaratan? Pasal apa tak baca bakaratun? Pasal dia objek. Allah perintah supaya kamu sembelih. Sembelih apa? Sembelih lembu. Lembu tu jadi apa? Kak Suharti, lembu tu jadi apa? Subjek ke objek? Dia jadi objek. Bila dia objek, kena bacalah dengan fathah. Ya, tanwin fathah. Pasal apa tak baca dengan fathah saja? Kalau fathah dia ada alif lam depan. Bila tak ada alif lam depan, kena bacalah tanwin kat belakang. Ya. Benda yang sama juga tuan-tuan. Alif lam depan, tanwin belakang. Adakah alif lam dan tanwin itu tanda untuk noun? Yes. Memang dia tanda untuk noun. Sebab tak ada verb yang ada tanwin. Tak ada verb ada alif lam. Never, tuan-tuan. Ya, alif lam dan tanwin hanya untuk noun saja. Boleh ya? Okey. Jadi ayat 67 cerita tentang seekor betina, seekor lembu betina. Okey. Tuan-tuan tengok ayat 70 kat belakang. Belakang dia je ayat 70. Cuba tengok. Ya, qalu, jumpa ya, qalu, ya, qalu da'u lana, ya, mereka pun berkata, wahai Nabi Musa, berdoalah untuk kami, rabbaka, kepada Tuhanmu, supaya yubayyin lana, Tuhanmu menjelaskan kepada kami, ma hiya innal baqarah. Tengok baqarah, tak ada tak marbutah. Haji Fakri ada ke tu? Cuba tengok ya, al-baqarah, cuba tengok. Kak Suharti ada? Cuba tengok. Al-Baqarah. Ada tak marbutah? Tuan-tuan, ada tak marbutah? Ada tak marbutah? Tak ada. Mana ada tak marbutah kat situ? Ya. Tadi kita cerita tak marbutah menunjukkan seekor lembu betina. Sekarang bukan merujuk kepada seekor lembu betina, merujuk kepada lembu secara umum. Ya, lembu secara umum. Ya, secara umum saja. Maknanya kita boleh kata al-baqar tu jantan, boleh kata al-baqar tu betina. Tapi tak boleh kata seekor lembu jantan, tak boleh. Pasal we are talking about apa? Ya, about cow in general. Ya, we are not referring to cow in terms of its gender. Sama ada dia masculine atau feminin, bukan. Tuan-tuan, bukan. Jadi kalau ada orang kata al-baqarah dalam ayat 70 ni lembu jantan, salah tuan-tuan. Memang salah, ya. Sebab lembu jantan in Arabic kita panggil saurun, sa waw ra. Saurun. Ya, sebab itu bukit kat Mekah tu tempat Nabi bersembunyi 3 malam. Ni sirah tuan-tuan. Tuan-tuan datang kelas sirah Ustaz, tuan-tuan tahu, ya. 3 malam Nabi dengan Abu Bakar sembunyi atas gua tu. Ya, gua tu ya, dipanggil gua tu gua Saur. Sebab gua tu daripada jauh, kalau kita tengok daripada bawah, kita nampak macam tanduk lembu jantan. That's why dipanggil gua tu gua Saur. Gua lembu jantan. Boleh tahu kan, faham kan? Ya, gua lembu jantan. Jadi lembu jantan in Arabic is saurun, not bakar. Bakar is lembu in general. Tuan-tuan boleh tak dapat? Kak Suharti dapat tak apa yang saya sebut ni? Do you understand me or not? Yes Ustaz. It's like the pokok just now, syajarun. Syajarun, ya. Kak Mazidah boleh tak Kak Mazidah? Kalau dapatlah ya. Tu mungkin Kak Mazidah susah sikit nak jawab sebab dia di luar ya. Dapat ya. Okey. Prof Raga boleh dapat Prof? Masalah kat sini. Tak apa. Ustaz faham. Minta maaf. Ustaz tak apa ni tertanya. Alhamdulillah Ustaz. Okey. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan, inilah benda yang bila kita baca Quran, bila kita baca Quran, kita kena guna akal untuk fikir. Ya. Sebab kita simply ya, kita ingatkan Baqaratan, batung Baqaratun ada tak marbutah tu feminin. Bila tak ada tak marbutah ia masculine. Bukan. It is not like that. It's not as simple as that. Bukan, tuan-tuan. Ya, soalan silakan. Tapi kalau kita terjemah dalam bahasa Inggeris, cow biasa means a female. Kan? Kalau terjemah dalam bahasa Inggeris lah. Cow is female. Kalau jantan dia bull. Yes. So, ya, betul. So dalam ni cuba ni Kak Mariatun, cuba terjemah, Kak Mariatun guna English translation ke sekarang ni? Kalau guna English translation boleh tolong bacakan.
Are you reading the English translation one? No, not at the moment, Ustaz. At the moment. Kalau ada at the moment, senang tengok. But it's correct. Bila the logic is correct. So when we say cows in general. Cows or cattle lah kan, actually. Cattle or cows. Cows can also mean many cows are male and female. But if you want to specifically say a male cow, you will say a bull. So the concept is the same, right, Ustaz? So lebih kurang sama lah. Baqarah is cows. But because we already know that it is talking about a baqarah, a female cow. So it is referring to the cow in the subject lah, in this subject matter lah, isn't it, Ustaz? Ya betul. So macam itulah ya. Cuma alhamdulillah dalam bahasa Inggeris tu bagus. Sebab bila kita kata cow, dia female. Ya. Bila kita nak kata dia male, kita tak tambah perkataan kan. Contoh kita kata macam tadi kan. Kalau baqaratun tu, mana kalau baqarun kononnya dia dia masculine lah. Kalau baqaratun dia feminin. Dia bukan macam tu. Bahasa Inggeris tu senang. Sebab apa? Sebab untuk dua jantan betina, kita ada dua perkataan yang berbeza. Kita ada cow untuk female, kita ada bull untuk masculine, untuk male. Dan kita ada cow secara umum untuk general, yang boleh merujuk pada jantan dan betina. Tu senang nak faham. Lagi senang. Terima kasih ya, Kak Mariatun. Yang English ni dia kata cow juga, Ustaz. Maybe because it refers to general cow kot. Yang ayat 70. Ayat 70 kan? Ya. Okay, thank you. Dia cow juga. Alhamdulillah ya. Jadi cuba tengok ayat 71, dia balik baqaratun balik. Ayat 71, qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Dia balik. Sebab now dia refer kepada lembu betina itself. Dia bukan merujuk kepada cow in general. Jadi maknanya, sebab tu Allahu Akbar, Ustaz nak bagi tahu ya. Sebab tu kita balik pada ayat pertama tadi. Sesungguhnya kami, kata Allah, kami telah turunkan Quran sekaligus ya sebagai bacaan dalam bahasa Arab. Semoga-moga kamu yang bacanya, kamu akan gunakan akal kamu untuk fikir. Ya, insya-Allah kita tak nyanyuk ya. Allah jaga kita. Kerana kita sentiasa memikirkan masculine, feminine, dia punya sentence structure, analysis. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya selamat kita daripada penyakit macam tu ya. Okey ya. Jadi tadi baqaratan ayat 67 dalam bentuk objek, baqaratan. Now ya, it becomes baqaratun kerana dia bukan lagi objek ya. Dia sudah menjadi subjek pula ya. Baqaratun is a subject. Macam itulah cerita dia. Boleh ya perempuan, tuan-tuan? Selesailah. Itu kalau kita boleh detail. Ya, ada soalan. Ustaz, tadi Ustaz kata baqarun kan. Baqarun yang plural in general. Lembu plural in general. Baqarun. Dia bukan plural. Dia sebut mana lembu je, jenis dia. Dia punya jenis dia ya. Maknanya jenis. Apa nak cakap bahasa orang putih? Ya. Dia bukan merujuk pada jantina. Dia tak rujuk pada jantina. Dia rujuk pada apa tu? Macam mana? Apa ni? Tuan-tuan tolong Ustaz. Kak Suharti, ya. Maksud it just means in general cows. Yes. Cows in general, ya. Cow in general. Dia bukan plural pun. Dia bukan plural. Ya, dia jenis. Nak boleh in English you will say cows in general, cows. You don't say cows. No, you will say tapi sebab because if you say only one cow, you will just say cow. So but you want to say baqarah. Dia baqarah kan? You will be baqarah. Yalah, tapi baqarah tu dah memang betina. Ya, baqarah tu memang dah betina, tapi baqarah banyak. Baqarah 70 tu baqarah in general kan? Yang mana? Okey. Bahasa Arab. Ayat 70 tu sebenarnya dia baqaru lah, al-baqaru sepatutnya. Di sini dia jadi al-baqarah sebab ada inna depan dia tu. Before tapi originally, kejap. Originally tu tengok ayat 70 tu. Tuan-tuan kadang masalah tuan-tuan ni kadang-kadang tuan-tuan terlupa bahawasanya asal semua perkataan noun ni dia mesti domah. Baqaru. Ya, betul. Original baris is domah. Walaupun in this sentence, ayat 70, it is al-baqarah, ya, it becomes al-baqarah,
ya, kerana ada inna dekat depan dia tu. Ya Ustaz. Jadi sebab inna dia jadi Al-Baqarah. Tapi originally the baris for Al-Baqarah is Al-Baqaru. Ya Ustaz. Sebab original kan memang Dhammah, tak apa ni yang lain-lain lah ya, takut macam Tan Sri takut terlepas pandang. Ya, jadi originally it is Al-Baqaru, ya. Al-Baqaru rujuk kepada apa? Kepada kau in general. Ya, kau in general. Dia bukan kaus pun. Dia tak ada, dia bukan plural pun. Dia nak bagi tahu bahawasanya it is cow, it is not tiger, it is not buffalo. Macam tu maksud dia. Tuan faham tak Ustaz sebut ni? InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Okey. But in English you do say cows in general. You don't say cow in general. Kat situ ada beza sikit lah ya, sebab kita tak boleh samakan secara exactly ya English dengan Arabic, sebab Arabic daripada Semitic language. Correct. Semitic Middle East ya. Sedangkan English dia macam mana? Dia Indo-European. Dia datang daripada family yang berlainan. Kita tak boleh samakan. Macam orang nak samakan Javanese dengan bahasa Melayu. Tak boleh tuan-tuan. Pasal ya, dia datang daripada rumpun bahasa yang lain. Bila rumpun dia lain, memang beza tuan-tuan. Ya, dia betul. akan berbeza. Ya. So itulah cerita dia. Boleh ya? Okey. Tapi of course adalah banyak persamaan. Ya, kita kata kita pun guna, memang kita guna banyak perkataan bahasa Jawa tu dalam bahasa Melayu pun ada. Ya, tetapi macam tadilah, ya, ada banyak perkataan yang tak sama, jauh beza. Ya, jauh sangat sampai kita tak boleh nak brain lah kita kata. Apa jauh sangat perkataan dia. Ya. Ya, memang jauh sangat apa, tak ada macam kita kata air basuh tangan kan, air basuh tangan. Air basuh tangan, ya. Tapi bila jadi bahasa Jawa, jauh sangat, ya. Kopoan tu memang jauh sangat, ya. Itu tak totally different. Pasal dia bukan bahasa Melayu, dia bukan dialek. Kalau Kelantan, bahasa Terengganu itu dialek. Dialek kita boleh agak. Ya, makan jadi makang, jadi makir, senang. Tapi kalau bahasa Jawa totally different, bahasa Sunda totally different. Ya, tu cerita. Banjar totally different. Jadi dia bukan dialek tapi dia bahasa. Bila bahasa susah. Sebab tu English dengan Arabic dia bahasa. Jauh beza, jauh sangat tuan-tuan. Ya, tapi kalau English dengan Spanish, dengan Italiano, ya, itu ada persamaan. Dia ada persamaan. Ya, tapi dengan French dah jauh dah. Dia jauh pula sikit, ya. Spanish, Italiano tu lebih dekat. Lebih senang kita nak faham sebab perkataan dia. Ya, jadi tambah saja. Ya, English kita kata rapid, Spanish rapido, ada tambah o kat belakang. Ya, dia beza macam tu, ya. University, dia sana universidad. Dia ada beza sikit tapi depan dia lebih kurang sama. Ya, one bahasa English, kalau Spanish dia jadi un ataupun uno, ya. Un kan, un dos tres kan, un dos dua tres tiga. Tapi lebih kurang sama. Ya, 1 2 3 lebih kurang ada persamaan. Ya, tapi nanti bila perkataan-perkataan lain dah berbeza lah. Ya, itu kalau Ustaz boleh banding-bandingkan lah. Ya, tuan-tuan kalau ada sikit sebanyak background Spanish ke Italiano mungkin boleh nampak beza dia. Okey, tak apa. Kita nak pergi balik kepada perbincangan kita tadi. Ya, maknanya kita sudah membincangkan tentang apa? Kita dah bincang tentang apa istilah dia, ya? Tentang perkataan tadi, ya. Maknanya dia punya apa? Syajaratun tadi, ya. Syajaratun ni oleh kerana dia formal gender, dia memang dia tak ada pokok jantan, pokok betina dia tak ada. Ya, macam tadi kita kata kipas jantan, kipas betina tak ada. Kipas tu memang betina. Ya, sebab apa? Sebab memang macam tu, ya. Kita tak boleh tanya sebab jam tangan kita katakan saatun, memang saah. Dia tak ada saun, tak buang tak marbuta, tak boleh. Ya, macam kita kata kereta sayaratun. Sentiasa sayaratun. Sama ada kereta tu dibuat untuk orang lelaki atau orang perempuan, dia tetap sayaratun. Tak pernah ada sayarun, buang tak marbutah, tak. Sebab dia formal gender. Itu selesai lah. Ya. Masjid sama juga. Ya. Untuk lelaki, masjid. Ya. Untuk perempuan, masjidah. Tak ada masjidah. Ya. Baitun, kemudian kita ada baitatun. Tak ada tuan-tuan. Jangan tuan-tuan tambah. Ya. So itu ceritanya. Okey. Jadi dia ada masculine, feminine. Yang macam ni senang lah. Macam muslimun, this is masculine, muslim. Ya, tapi kalau kita bunyikan muslimun,
Ya, kalau kita wakaf muslim, ya, kalau perempuan feminin muslimatun. Ini senang. Kafirun, kafiratun. Sadiqun, someone who is truthful. Kalau dia perempuan, sadiqatun. Macam tu je lah. Ya, tu dari segi apa? Dari segi formal gender. Ni senang. Ya, tak susah sangat. Ya. Exceptional cases. Exceptional ni payah, tuan-tuan. Ya, exceptional ni. Nama pun exceptional, tuan-tuan. Ya. Bila exception tu memang ada sedikit kesusahan lah, challenging lah. Ya. Contoh sama, kita dah sebutkan, sama maknanya langit. Ya, langit tu dianggap sebagai feminin, langit tu. Ya, walaupun tak ada tak marbutah. Ya, tak ada kata sama atun, tak ada. Samaun. Pasal langit menurunkan hujan. Jadi oleh kerana tu dia feminin. Harbun, perang. Ya, sebab perang tu sebab apa? Ya. Sebab perang ni ya menyebabkan orang mati. Orang kena bunuh, orang meletup badan apa semua sebagainya. Ya, macam-macam. Jadi dia dianggap sebagai feminin juga. Battle, ya. Syamsun, matahari, sebab dia mengeluarkan cahaya. So dia betina juga. Nar, mengeluarkan api, betina juga. Jahannam, nama neraka, ya. Jadi itulah, ya. Tapi kalau orang nak tanya pasal apa pula Jahannam tu, tak boleh tanya. Pasal dia memang datang-datang tu dia dah jadi feminin. Ya, macam tu. Rihun, angin, betina juga. Ya. Kemudian apa lagi? Yang lain-lain lah, nafsun, betina juga. Ya, dia juga feminin. Ustaz sebut betina tu tak sedap lah, ya, feminin lah. Ya, sorry, ya. Darun, dar. Tadi kita jumpa baitun. Baitun is apa ni, masculine. Now darun is feminine. Ya, darun ni feminin. Darun ni maknanya rumah yang besar, rumah agam. Ya, rumah besar. Ya, kita kata apa macam apa kita panggil? Ya, dar ni rumah yang besar atau negeri. Macam Selangor, Darul Ihsan, negeri ya yang ihsan mudah-mudahan. Ya, Perak, Darul Ridwan, negeri yang penuh dengan keredaan mudah-mudahan. Itu doa, ya. Jadi tak tahulah, ya. Tapi kita usahakan. Dar tu, ya, sebab rumah besar. Ya, rumah besar, ya. Ustaz, saya nak tanya, ya. Ditanya balik macam back to ni lah. Nak tanya, what is the significance of gender, feminine and masculine? Apa signifikannya dalam bahasa Arab ni? Sebab kalau salah bagi hazah hazihi, salah, berdosa, baca Quran, kita tak peduli, ya. Contoh kita baca kan, ya, kita baca. Kita letak je hazah, kita tak pasti. Kita kata matahari ni, Syamsun ni, hazah ke hazihi? Kita pun hentam saja hazah. Salah, salah lah, dah salah, ya. Salah berdosa lah. Kalau kita baca doa, kita baca apa, semua ada tu, tapi kita tak perasan. Ya, kita akan jadi salah. Ya, bila salah tu, kalau berkait dengan Quran, ya, memang berdosa lah. Sebab hazah jadi hazihi tak boleh. Ya, itu signifikan lah. Ya, sebab Allah nak bagi tahu semua benda dalam dunia ni dia ada jantina. Ya, kita mungkin tak berasa sebab kita orang Melayu dia tak ada jantina ni. Ya, tak banyak lah, melainkan yang apa tadi, ya, yang real gender kan. Real gender macam lelaki, perempuan, ya, kambing betina, kambing jantan. Itu real gender. Real gender tu memang ada lah. Ya, tapi kalau yang lain-lain macam kerusi mana ada gender? Ya, kerusi, ya, matahari, bulan semua tak ada gender. Ya, tetapi macam tadilah, ya. Apabila masuk bahasa Arab semua ada gender dan kita kena tahu the concept, ya. Ini yang Ustaz kata the concept tu, we have to understand the concept. Jadi oleh kerana dia ni apa? Dia ni adalah exceptional, so kita memang kena ingat jelah pada cara. Tapi macam tadilah Ustaz sebut, langit sebab dia menurunkan hujan. Bila dia menurunkan, mengeluarkan hujan, itu feminin lah biasa. Ya, menumbuhkan, ya, bumi kan. Bumi sebab dia menumbuhkan, ya, ardun ni bawah ni, ardun sebab dia menumbuhkan. Bila kita tanam, dia tumbuh balik. Ya, kemudian apa lagi? Hell, war, battle, nampaknya fire, devil, nampaknya semua feminin, ya. Semua feminin nampaknya. Karakter macam perkataan-perkataan yang apa? Negative connotation. Negative, it's also feminin, ya. Ya, jadi tapi jangan terasa pula perempuan. Jangan terasa lah, ya. Janganlah. Jangan terasa kecil hati pula, ya. Terasa juga. Tapi senanglah. Nanti esok kita baca, kita is a sun or fire or hell, you know it's feminine lah. Betul, ya. Tapi kadang-kadang memang ada kaitan dengan apa kita panggil, ya. Dengan contoh minta maaf, ya. Contoh ketika malam Mi'raj, bila Nabi melihat dalam neraka, Nabi tengok banyak perempuan contoh kan, ya.
Jadi kemudian pelik juga sebab perempuan ni patutnya senang masuk syurga. Pasal perempuan ni kalau dia kalau dia ikut cakap suami boleh masuk syurga, kalau dia bersalin ya, melahirkan anak, dia membesarkan masuk syurga, ya, dan dia tak perlu pergi jihad, pergi perang tak perlu. Ya, jihad bagi orang perempuan haji dan umrah. Ya, jadi maksudnya kalau perang pun dia nak pergi boleh duduk di belasan belakang, dia tak perlu pergi depan. Ya, dan dia tidak perlu keluar rumah. Kalau suami dia boleh bagi dia nafkah yang mencukupi, tak perlu keluar. Ya, sebagai contoh. Maknanya semua orang lelaki yang dibebankan dengan tanggungjawab, ya. Dan orang lelaki bila tak boleh menjalankan tanggungjawab memang dibimbangi neraka lah. Orang perempuan pun sama juga. Jadi bila Nabi tengok dalam neraka, ya, Nabi diperlihatkan ya perempuan ramai dalam neraka, ya. Jadi apa sebab? Antara sebabnya ialah kerana macam tadilah, ya, kerana tidak bersyukur dengan suami, contoh. Ya, secara mudah dia. Jadi bukan makna semua perempuan macam tu, ya. Tapi dia peringatan lah. Mana kalau kita rasa kita kurang, kita baikilah, itu je lah nak buat. Macam mana kan? Tapi boleh kait lah, ya. Sebab Jahannam tu banyak perempuan. Jadi sebab tu dia feminin. Kalau kita nak ingat lah, ya. Ni bukan nak merendah-rendahkan siapa tuan-tuan, ya. Jangan ni lah, ya. Jangan terasa lah. Ustaz. Ya. Dia lagi ramai perempuan sebab di bumi pun dah lagi ramai perempuan daripada lelaki-lelaki. Ya. Mudah ceritanya macam tu lah. Kita pergi kawasan-kawasan industri, ya, pergi kawasan apa kita panggil Kelana Jaya punya area, ya. Tengok kilang-kilang penuh, ya. Waktu time masuk kerja keluar kerja cuba tengok berapa ramai. Di universiti cuba tengok perempuan yang lagi ramai daripada lelaki. Ya, even sekarang kita kata engineering department pun perempuan ramai juga. Ya, kalau guru jangan tanyalah, penuh, ya. Macam UM tu pengambilan sekali ambil 150, ya, guru-guru, bakal guru kita kata. Ya, 150 tu lelakinya 20 saja. 20 saja lelaki. Ya, 130 semua perempuan. Ya, sebab itu kalau ada cikgu lelaki kat satu sekolah, ya, cikgu lelaki tu teruk kena. Jurulatih bola pun cikgu lelaki, nak bawa pelajar pergi lawan sekolah-sekolah pun cikgu lelaki, ya, semua. Ya, kadang-kadang cikgu lelaki tu kaki bangku pun tak pandai main bola, tapi terpaksa jadi coach juga. Ya, sebab macam itulah, ya, itu contohlah. Okey tuan-tuan, ya. Itu kalau kita boleh sebutlah. Ya, dar, ya. Kalau baitun tempat bermalam itu masculine. Tapi kalau dar rumah besar, ya, adalah feminin. Bi'run, ya, bi'run adalah telaga. Bi'ru Zamzam kita panggil. Ya, bi'ru Zamzam. Ya, sebab apa di sini bi'run? Tiba-tiba bila Ustaz sebut Zamzam, bi'ru Zamzam. Ustaz tak sebut bi'run Zamzam. Apa sebab? Praraga. Bi'run, ya, kalau telaga. Tapi bila kita kata telaga Zamzam, kita tak sebut bi'run Zamzam. Kita sebut bi'ru Zamzam. Pasal apa bi'ru Zamzam? Pasal apa kita tak sebut tanwin? Why? No. Sebab satu saja kan? Bisa compound. Bukan sebab satu. Dia compound noun. Praraga. Dia compound. Bila compound noun, telaga Zamzam kan compound tu. Telaga plus Zamzam kan? Jadi bila dia compound noun, the first noun tak boleh tanwin. Ya, betul. Okay. Bukan. Memang betul telaga Zamzam tu ada satu je, betul. Tetapi bukan sebab dia tu satu, sebab dia tu compound noun. Jadi bila dia compound noun, dia hilang dia punya tanwin. Ya, tapi kalau kita sebut dia sebagai single noun, bi'run is a single, not singular, single noun. Bila dia single noun, bi'run. Ya. Kita kata kaksun. Ya, kaksun. Tapi kalau Ustaz sebut World Cup contoh, ya. World tu alam, kaksun tu cup. Kalau kita nak kata World Cup, kita kata kaksul alam, bukan kaksun. Pasal dia first noun. First noun doesn't carry tanwin. Itu cerita dia, ya. Boleh, ya. Macam asa Musa, kita kata tongkat Musa. Kita tak boleh kata ason Musa. Pasal first noun mana boleh tanwin. Ya, Ustaz bagi 3 contoh, ya. Tuan-tuan boleh salin. Bi'ru Zamzam. Bila bi'run, the example is bi'ru Zamzam, ya. Put somewhere lah, ya. Letak dalam buku nota. Bi'run is a well, ya. Tapi kalau well tu ada nama Zamzam, for example, so now you put it as bi'ru Zamzam without tanwin. Bi'ru Zamzam. Bi'ru, not bi'run. Ya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kaksun. Kaksun is a cup. Ya, cup tu sama ada merujuk kepada cup untuk kita minum ataupun itulah, ya, tropi tu, tropi.
Ya, World Cup tu. Ya, they call it cup also. Jadi kita kata apa ni World Cup, ya. Cup tu in Arabic is ka'sun, ya. World is alam, ya, alam, al-alam. Jadi World Cup ka'sul alam, ka'sul. Bukan ka'sun, ka'sul alam, ya. Dia ada apa? Dia ada domah saja, dia tak ada tanwin. Pasal dia compound noun. Aso is the same thing. Ason, tetapi kalau kita letak Musa kat belakang, aso Musa. Not ason Musa, bukan. Ya, itu cara kita mengubah bentuk kalau dia daripada single noun menjadi compound noun. Ya, itu cerita dia. Okey, boleh faham. Kemudian kita ada proper noun. Inilah tuan-tuan duk sebut suka proper noun tu. Ya, proper noun ni biasanya nama negara, proper noun. Ya, Misru contoh. Misru tak ada tanwin. Dia memang tak ada tanwin. Ya, dan jangan tanyalah, ya, sebab memang dia tak ada tanwin. Dalam Quran tak ada tanwin, tak ada lah. Ya, Pakistan, ya, Pakistan. Tapi Pakistan tak ada dalam Quran. Ini contoh saja, ya. Misru ada dalam Quran. Ya, Lahore pun tak ada dalam Quran. Ya, Amerika pun tak ada. Washington lagi tak ada. Al-Iraq ada dalam hadis. Ya, pasal apa pula Al-Iraq ada alif lam depan? Pun tak boleh tanya juga. Pasal dah memang dia macam tu lah. Ada benda yang sometimes kita tak boleh tanya. Kita kena terima saja. Ya, ada benda yang kadang kita tak boleh tanya lah. Ya, contoh macam perempuan selalu tanya kan. Pasal apa lelaki dapat bidadari, perempuan tak dapat? Ya, selalu orang duk tanya. Allah tak adil. Lelaki amalan tak adalah banyak sangat. Ya, tapi dapat bidadari. Kami lagi banyak puasa sunat lah apa semua tak dapat bidadari. Ya, dulu pun Ustaz mikir. Dapat wildan. Ya, masuk jadi, neraka lagi. Masuk neraka pula lagi. Jawapan dia senang je. Sebab apa? Sebab apa perempuan tak dapat bidadari? Pasal perempuan itulah bidadarinya. Perempuan lah jadi bidadari. Ya, bila perempuan jadi chief bidadari kan Ustaz? Tak. Perempuan boleh chief bidadari. Apa? Allah bagi perempuan boleh wish apa-apa nanti dalam syurga Ustaz. Nak sama. Lelaki pun sama. Ya. Tetapi perempuan tak payah minta bidadari sebab bidadari itu memang dia punya gender adalah, ya, dia memang real gender. Bidadari itu memang real gender. Maksudnya dia memang feminin. Ya. Sama ada bidadari yang Allah cipta di syurga, asal-asal daripada syurga, ataupun bidadari dunia yang perempuan yang buat amal, ya, layak masuk syurga. Bila masuk syurga, ya, Allah akan upgrade lebih daripada bidadari. Ya, perempuan lah jadi lebih hebat daripada bidadari. Sebab bidadari syurga dia tak ada pahala. Dia tak pernah sembahyang, tak pernah sembahyang duha, dia tak pernah datang kelas Arabic language, tak pernah. Ya, dia tak pernah umrah, dia tak pernah haji, dia tak ada pahala, tuan-tuan. Dia memang tak ada dosa tapi dia tak ada pahala. Perempuan walaupun dosa ada tapi pahala pun banyak juga. Ya, pahala datang kelas ni daripada tadi. Ya, daripada pukul 3 suku ni sampai pukul 4.45. Ya, berapa banyak pahala dapat. Walaupun dalam hati tu mengeluh jugalah, Allah payahlah Ustaz, kan? Cuma tak cakap je. Payah Ustaz, ya. Susah ni, saya dah 2-3 kali saya dah dengar tadi apa ni kuliah tu. Ya, dengar sekali lagi Ustaz. Ada juga yang tak faham. Itu memang proses untuk faham memang macam itulah. Ya, sebab Allah nak bagi pahala. Tak ingat tu kena ulang. Ya. Sebab kita belajar di usia macam ni memang cabaran. Memang cabaranlah, beza dengan cucu kita kan. Cucu kita darjah 1, darjah 2 dah belajar bahasa Arab. Memang cepatlah dia. Ya, kita mungkin lambat sikit tapi usaha kita tu. Ya, cuba bayang ya, orang yang membaca Quran, ya, tetapi merangkak-rangkak. Ya, baca pun kita kata sikit-sikit, ya, susah nak sebut sebab lambat belajar. Tak ada masalah, Allah bagi 2 pahala. Ya, Allah bagi 2 pahala. Tapi janganlah sampai bila-bila pun saya nak dapatkan 2 pahala Ustaz. Sebab tu saya nak baca Quran secara pun sikit-sikit. Takkanlah macam tu. Merangkak-rangkak. Biar saya merangkak. Yang penting saya dapat 2 pahala. Ya, dia tak tahu bahawasanya yang baca lancar tu dikumpulkan bersama para malaikat. Allah tak sebut pahala. Nak buat apa sebut pahala lagi? Dah duduk bersama malaikat dah, tuan-tuan. Dah tentulah pahala jauh lebih hebat. Kadang-kadang kita baca hadis tu separuh. Ya, sebab kadang-kadang kita tak dengar betul-betul hadis. Hadis tu kata, sesiapa yang baca Quran lancar, dia akan dikumpulkan bersama malaikat, para malaikat. Sesiapa yang, ya, membaca Quran secara merangkak-rangkak, ya, sikit demi sikit, Allah bagi dia 2 pahala. Yang mana satu bagus?
Yang 2 pahala ke yang sama dengan malaikat? Sama malaikat lah tuan-tuan. Walaupun tak disebut pahalanya banyak kan. Ya, dah tentulah pahalanya lebih. Ya, tu cerita dia. Boleh ya? Okey, ada soalan apa silakan? Ya. Di chat ni ada satu soalan ke? Okey, terima kasih peringatan tuan-tuan. Ya. Ustaz, balik silakan. kepada soalan hajah tadi tu. Signifikan bahasa Arab apabila dia ada apa ni, feminin, gender ni, signifikan dia sebagai bahasa tu apa Ustaz, bandingkan dengan yang tak ada? Sebagai apa? Tak dengar Haji. Berbandingkan dengan yang tak ada gender. Yang tak ada gender lah. Yalah, yang pertama kita kena usaha lah untuk cari gender tu kan. Mana kita tak boleh take for granted bahawasanya alah senang, bahasa Melayu senang, tak ada gender. Tapi bila belajar bahasa Arab, bahasa Arab tak boleh. Kita kena pay attention. Kita kena salin, kita kena dengar, kita kena fahami. Ya? Jadi maknanya betul lah Quran tu la'allakum ta'qilun. Kalau Ustaz balik pada tu saja. Kerana dengan sebab ada gender, ada past tense, present tense, ada masculine semua sebagainya tu, kita akan gunakan betul-betul. Kita akan maximize kita punya akal untuk berfikir tentang benda tu. Ya, Tapi kalau dalam bahasa lain mungkin tak perlu. Sebab bahasa Melayu senang je. Ini kerusi, tak perlu jantan betina. Ya. Ini meja, tak perlu. Bahasa Arab tak boleh. Nak kena tahu haza ke hazihi. Ya. Kemudian bentuk dia tu macam mana? Adakah dia broken plural? Bahasa Melayu tak ada masalah tuan-tuan. Ya. Meja-meja, ya. Meja ini atau meja-meja ini, semua ini. Meja itu, meja-meja itu sama, mana ada berubah. Sedangkan dia plural. Bahasa Arab tak boleh tuan-tuan. Memang nak kena tahu. Ya, sebab itu memang betul-betul Allah kata la'allakum ya ta'qilun. Moga-moga kamu menggunakan akal kamu secara deep ya untuk memahami sesuatu. Azan tuan-tuan, kita bagi laluan kejap. Allahu Akbar.
Okey tuan-tuan dan puan ada soalan? Silakan, ada apa? Ustaz, saya nak tanya satu perkataan ni. Bu'ulatun, dia termasuk dalam kategori tak marbutah ke broken plural? Macam mana? Bu'ul? Bu'ulatun. Bu'ulah ya. Dia daripada perkataan. Bu'ulah. Dia daripada ba'lun. Ba'lun dia punya, sebab ba'lun ni dia memang binatang yang jantina jantan. Sama ada lembu, ya, sama ada unta. Dia ba'lun. Ba'lun ni memang binatang jantan. Dia real gender, ba'lun. Ya. Cuma jamaknya bu'ulah. Kalau bu'ulah tu jamak, maknanya ya dia kategori apa? Sebab ada tak marbutah kat belakang. Sebahagian kata dia adalah broken plural. Sebab broken plural ni konsep dia, kalau dia punya singular tu kita kena pecahkan dia macam ba ain lam ba'lun kan. In order kita nak buat bu'ulah, kita kena tambah waw kat tengah. Kita kena pecahkan dia, tambah waw, tambah tak marbutah. So secara umum dia adalah broken plural. Dia bukan apa? Dia bukan feminine. Dia bukan feminin apa kita panggil ya, dia bukan feminin gender untuk ni ya, bu'ulah. Itu kalau kita boleh sebut. Walaupun dia tak marbutah tapi dia tetap dianggap sebagai masculine sebab dia real gender. Dia real gender. Okey, boleh ya? Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama ya. Yang lain tuan-tuan dan puan-puan ya, sekadar untuk melengkapkan ya, body, parts of body semua adalah apa kita panggil berpasangan ya, tangan ya, yadun, semua ni semua yang berpasangan tu semua adalah feminin ya, term as feminine ya. Kemudian macam biasalah ya, noun yang berakhir dengan alif maksurah ni dia panggil alif maksurah ya, alif maksurah. Alif maksurah ni ada ya dekat belakang ya. Contoh kita kata husna ya, dia ya tapi dia alif tapi bentuk dia bentuk ya, sorry ya. Dia alif bentuk ya tapi tak ada titik. Jadi kita tak baca husnai tapi husna, kubra, sugra ya. Ni semua adalah feminin ya. Begitu juga alif mamdudah yang ada alif dan hamzah di belakang. Contoh Sohra, Zahra ya. Macam kita kata Fatimah Az-Zahra. Zahra memang untuk perempuan. Fatimah Az-Zahra. Ya, kita dah cerita apa ni minggu lepas, blooming tu kan ya. Tu semualah bentuk-bentuk ni, semua bentuk-bentuk feminin ya. Dan broken plural macam biasalah ya, al-yahud ni broken. Kalau seorang Yahudi ya, banyak al-yahud ya. Ar-rusul contoh. Rusul ni pun daripada sebahagian kata rusul ni adalah dia real gender lah sebab rasul ni semuanya lelaki. Jadi rusul ya, dia adalah broken plural. Ya, dia broken plural tetapi dia juga dianggap sebagai lelaki juga. Tapi kadang-kadang ada dalam satu konteks ya perempuan tapi biasanya lelaki. Pasal rasul tak ada yang perempuan ya. Kalau Yahud ada lelaki perempuan. Nasara ada lelaki perempuan. Tetapi kalau kita terima dia sebagai satu kita kata bangsa Yahudi ya. Bila kita sebut bangsa tu dia jadi apa? Dia jadi feminin, bangsa tu. Sebab kita rujuk pada bangsa, dia proper noun. Bangsa Melayu kita kata dia proper noun, biasanya dia adalah feminin lah ya. Tu cerita dia. Kemudian ada collective noun macam kaumun, satu kaum ya. Ini feminin ya, satu kaum. Kita kata kaum Nasrani. Bila kita sebut kaum Nasrani dia feminin lah. Kaum Yahudi ya, kaum Quraisy, semua tu jadi feminin ya. Okey ya. Exceptional masculine adalah ya, macam ada tak marbutah di belakang tapi dia exceptional. Khalifah, mana ada khalifah perempuan? Ya, Alamah lelaki, Usamah nama lelaki, Salamah juga nama lelaki ya. Dan nama-nama apa kita panggil ya, nama-nama parts of the body yang single macam Roksun kepala ya. Itu memang masculine. Sodrun dada masculine. Itulah ya. Kemudian common gender kita ada macam itulah ya. Ni Bakarun. Ni istilah dia common gender. Tadi kita sebut Bakarun tu. Kak Suharti ya, Bakarun. So Bakarun is called common gender. Dia nak cerita pasal common gender tu Bakarun. Ayat 70 tadi. Innal Baqarah tashabaha alaina. Ya, ayat 70 Al-Baqarah tadi. So Bakarun is called common gender. Common gender itulah istilah dia. Ya, common gender. Macam kita kata syajar tadi, common gender for pokok. Common gender. Ya, maknanya kita bukan rujuk jantan betina tak.
kita rujuk dia sebagai jenis dia, ya. It's a common gender saja, ya. Tu cerita dia. So Baqarun kita dah sebut dan kita ada Syajarun, ya, macam Ustaz sebut tadi, Syajarun. Ya. Bila kita sebut Nahlun maknanya bis, contoh dia, ya. Ataupun Zahabun, ya, ataupun Jarad, ya. Ini cerita zaman Nabi Musa, ya, ketika Allah datangkan ujian kepada kaum Firaun, ya, Allah datangkan lokus, ya, Allah datangkan Jarad, ya, Allah datangkan belalang, ya. Itulah cerita dia, ya. So Baqar bukan makna lembu jantan, Baqar adalah common gender. Syajar, ya, Syajarun bukan makna pokok jantan, ya, tetapi common gender, ya. Nahlun sama juga, ya. Okey, ya. Selesailah, itulah yang kita nak sebut, ya, pada kali ini, ya. Jadi sekadar itulah, ya. Kalau ada apa-apa soalan silakan. Ada satu soalan kalau ada. Ustaz, nombor 5 apa dia? Contoh nombor 5, all Arabic letters of alphabet are considered as feminine. Contoh macam mana? Nombor 5. Atas lagi. Yang 1, 2, 3, 4, nombor 5. Atas lagi. Back to back. This is number 8, number 5. Number 5. Tadi number 5. All Arabic letters of Arabic letters. 3, 4, 5. 5. All Arabic letters of alphabet are considered as feminine. Contoh, Ustaz? Alif Alif Bata. Bata saja mahal lah. Alif Bata tu. Alif Bata Sa tu semua feminin lah. Semua feminin. Alif tu feminin. Tak boleh kata Haza Alif, Hazihi Alif, Hazihi Ba, Hazihi Sa. Semua alfabet tu, 26, 27 tu, semua adalah feminin. Itu dia. Terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekadar tu, ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Ya, ada lagi. Satu lagi. Apa ni, dalam surah Al-Baqarah tu memang Allah asalnya Allah perintahkan untuk sembelih lembu betina, ya, bukan sebarang lembu, ya. Bukan sebarang lembu. Lembu betina. Ya. Betul. Memang lembu betina, ya. Sebab Allah mula-mula sebut innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk sembelih baqaratan, seekor lembu betina, ya. Dan seekor saja, bukan 2, ya. Dan bukan jantan, betul. Okey tuan-tuan, terima kasih, ya, semua. Terima kasih kepada Raja Majidah dan semua. Mudah-mudahan ada manfaat. Hari ini faham. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sama, ya. Terima kasih Haji Nazri. Jazakumullah Haji Nazri. Sama. Terima kasih. Jazakumullah semua, ya. Saya terputus-putus, banyak kali terputus, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih Hajah Mazidah. Thanks. Haji, line saya teruk kat sini, Haji. Kat mana tu? Kat mana? I could hardly share the classes. Ya. Dengar rakaman. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Nazri. Ya. Nak tanya sikit yang apa ni, buku ni beli online adakah Essential of Arabic Grammar ni? Ataupun nak kena? Saya tak pastilah, tanya ni Haji Mazidah. Haji tak ada. No. Haji, the PDF that I sent to you, can you just send for printing? Yang actually. You send for printing. Bila pernah hantar ke? The PDF file I have, ada PDF file I dah hantar dekat dalam Quranic Arabic ni chat group. Allah. Ya. Tolong please hantar sekali-sekali, tolong please. You want me to send to you your personal message, boleh juga? Yes, please. And then okay. I got to check your number lah. Is that Dato' or what? Who's that? Osman, ya, Dato' Osman. Okay, Dato' Osman. Nanti I'll check your number and I will send to you personally, ya. Thank you. Hello. Kalau ada print buku InsyaAllah. No problem, ada printer. Interrupting. The line is very bad because my line ni dah tak dengar you are clearly. Okay, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, interrupting. Assalamualaikum. Print buku, saya minta satu ya, print untuk saya. Boleh. Tapi saya kalau hantar dengan tu kan saya tak pandai ingat dan berapa tebal tu, berapa lai? Ya. Tak tahu lah berapa tebal you nak print, bagi je lah. Dan beritahu tell the price, I will send online the money.